Bab sembahyang malam itu dua rakaat. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa ada seseorang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan katanya, salatul lail mathna mathna. Sembahyang malam itu dua rakaat. Apabila seseorang daripada kamu telah takut ataupun telah bimbang, sudah masuk ataupun bimbang akan masuk subuh, shalla raka'atan, dia bersembahyanglah satu rakaat, tutiru lahu ma qad shalla, sebagai witir baginya kepada apa yang telah kepada sembahyang yang telah dikerjakannya. Babun fi raf'is saut bil qira'ah fi salatil lail. Ini bab mengangkat suara, yakni meninggikan suara membaca Al-Quran dalam sembahyang malam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas, katanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sekadar didengari orang yang berada di dalam bilik ketika baginda di rumah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau berkata, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam kadang-kadang baginda meninggikan suaranya dan kadang-kadang merendahkan. Abu Daud berkata, Abu Khalid Al-Walibi namanya ialah Hurmuz. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Thabit Al-Bunani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad satu lagi daripada Thabit Al-Bunani daripada Abdullah bin Rabah daripada Abi Qatadah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu malam. Didapatinya Abu Bakar sedang bersembahyang dengan merendahkan bacaan, dengan merendahkan suaranya, yakni ketika membaca Al-Quran. Perawi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lalu dekat Umar bin Al-Khattab ketika dia sedang bersembahyang dengan meninggikan suaranya, yakni ketika membaca. Qala, perawi berkata, setelah mereka berdua berada bersama-sama dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abu Bakar, aku lalu dekatmu ketika engkau bersembahyang, engkau merendahkan suaramu ketika membaca Al-Quran. Qala, Abu Bakar menjawab, memang saya telah pun memperdengarkan kepada orang yang saya berbicara dengannya, yakni kepada Tuhan. Kadar itu cukup. Qala, perawi berkata, Nabi SAW berkata kepada Umar pula, aku lalu dekatmu ketika engkau bersembahyang dengan meninggikan suaramu, yakni ketika membaca Al-Quran. Perawi berkata, Umar pun menjawab, wahai Rasulullah, yakni saya buat begitu dengan maksud menyedarkan al-wasnan, yakni orang-orangnya duduk tidur, wa atrudus syaitan, dan untuk menghalau syaitan. Hasan yakni Hasan bin As-Sabbah dalam riwayatnya menambahkan begini, selepas itu Nabi SAW bersabda, wahai Abu Bakar, angkatlah sedikit suaramu itu, yakni tinggikan sedikit suaramu. Dan Nabi SAW berkata kepada Umar, rendahkan sedikit suaramu, yakni perlahankan sedikit suaramu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW menyebutkan kisah tadi juga. Tetapi perawinya tidak ada menyebutkan kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, angkatkan sedikit suaramu itu, dan kepada Umar, rendahkan sedikit suaramu itu, tidak ada disebut dalam riwayat ini. Walau bagaimanapun, perawi riwayat ini ada menambahkan lafaz yang lain pula, iaitu Nabi SAW bersabda,
aku dengar suaramu wahai Bilal ketika engkau membaca surah ini dan surah ini. Bilal menjawab, kalamun tayyib, itu adalah kalam ataupun percakapan, bahasa yang baik. Allah kumpulkan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Ketika itu Nabi SAW bersabda, kullukum qad asabah, semua kamu telah menepati yang benar, ataupun semua kamu betul, semua kamu betul. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa ada seseorang bangun pada waktu malam, lalu dia membaca dengan mengangkat, dengan meninggikan suaranya ketika membaca Al-Quran. Pada keesokan paginya Rasulullah SAW berkata, yarhamullahu fulan, semoga Allah merahmati si fulan. Ka'ayyim min ayatin, berapa banyak ayat, berapa banyak ayat. Tapi dalam tak apalah, kita tengok kan. Dia telah mengingatkan saya pada malam tadi, yang mana saya telah terjatuh, yang mana telah terjatuh daripada saya, yakni yang mana saya telah tidak membacanya kerana terlupa. Dia telah mengingatkan saya. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Harun An-Nahwi daripada Hammad bin Salamah dalam surah Ali Imran, berhubung dengan bacaan, bacaan wa ka'ayyin min nabiyyin, wa ka'ayyin min nabiyyin. Bermakna kalau tadi ka'ayyin min ayatin itu sebenarnya wa ka'ayyin min nabiyyin, begitu. Tapi kalau ka'ayyin min ayatin pun boleh juga, seperti kita akan bincangkan nanti. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya, pernah Rasulullah SAW beriktikaf dalam masjid. Maka Nabi SAW mendengar para sahabat membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring. Fakashafa as-sitr, Nabi SAW pun menyingkapkan, membuka selok, kita kata buka tabir dia. Waqala, dan baginda bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah, ingat masing-masing kamu tu sedang bermunajat dengan Tuhan. Oleh itu janganlah sekali-kali ada sebahagian daripada kamu mengganggu sebahagian yang lain dengan mengangkat suara pada ketika melebihi yang lain, pada ketika membaca Al-Quran, ataupun baginda bersabda pada ketika bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi ataupun dengan suara yang nyaring, dengan nyaring, sama seperti orang yang memberi sedekah dengan nyata ataupun secara terbuka. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan, sama seperti orang yang memberi sedekah tidak dengan nyata, secara sembunyi-sembunyi. Kita tengok semula tempat tadi. Babu salatil lail mathna mathna. Imam Abu Dawud buat mari di sini tajuk ni. Seperti kita maklum, Abu Dawud maksud dia nak ayat dalil masing-masing, dalil bagi masing-masing ulama. Di sini dia kata sembahyang malam tu dua rakaat. Padahal sebelum pada ni dia sudah mari dah. Sembahyang malam tu boleh juga lebih daripada tu. Tetapi dengan tajuk yang terangnya dia buat ni, menunjukkan inilah yang dipilihnya, pilihannya. Itu yang pertama. Ini pilihannya. Kalau sembahyang malam
hak paling moleknya iaitu dua-dua rakaat.